difahamkan bahawa Profesor pernah memberi rawatan kepada beberapa orang pelajar UKM yang diganggu makhluk halus. Bagaimanakah makhluk halus ini boleh mengganggu pelajar-pelajar berkenaan? Yang pertama saya terpaksa menjawab iyalah, sebab itu satu yang nyata bahawa di UKM ini pun ada masalah sosial biasa yang ada dalam mana-mana masyarakat. Iaitu bila kita berkumpul sebuah tempat ini yang jumlah kita sudah 10,000 ataupun 6-5 tahun sudah bila kita 8,000. Maka tentulah dalam 8,000 ini ada orang yang bermasalah. Penting. Artinya adalah orang yang terkena sakit. Tapi sakit itu bukan semestinya yang dia dapat dalam UKM campus. Mungkin sakit yang dibawa daripada kampung dia. Sakit yang dibawa di tengah jalan dan sebagainya. Tapi sampai sini yang pentingnya dia kena sakit. Dan sakit itu saya bahagikan dua yang besar. Satu sakit fizikal. Kalau yang fizikal ini saya tahulah mengatakan dia itu ada orang yang boleh handle dengan baik, dengan secara profesional. Iaitu kita ada klinik. Doktor kita profesional, very good service. So yang physical side saya tidak campur biasanya. Itu pergilah ke doktor. Dan saya selalu meyakinkan semua orang. The best rawatan ialah hospital. Klinik pakar. Klinik yang separuh pakar. Atau klinik biasa. Itu tempat pengobatan yang betul. Yang timbul masalahnya kalau itu bukan yang dapat di-cover oleh pengubatan alopati. Seperti yang sudah dimaksudkan tadi, gangguan makhluk halus ini. Seperti mana misalnya saya datang selalu pengaduan kepada saya bahawa dia tidak dapat tidur dalam biliknya kerana ada orang mengganggunya. Ada orang yang mengejutnya daripada tidurnya, ada makhluk yang naik atas badannya, menindihnya dan sebagainya, ada yang menjerit sebagainya. Jadi kalau hal seperti ini pun, kalau mereka pergi jumpa dengan alopati menceritakan bahawa ada makhluk luar masuk dalam bilik dia, tidur bersama dengan dia, diketawakan orang. Sebab kita tak faham. Jadi yang inilah yang saya katakan dalam hadis, yang merujukkan dalam hadis banyak, ini adalah gangguan-gangguan makhluk halus. Dan untuk itu saya sudah menulis, artinya mengarang sebuah buku yang kita namakan dia rawatan gangguan makhluk halus berdasarkan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Di arti dalam buku ini saya cuba menjelaskan konsep gangguan itu dengan sehalusnya, yang kita ambil seluruhnya daripada Al-Quran dan As-Sunnah sebagai sumber ilmu yang mutlak pada orang Islam. Dalam ini saya telah jelaskan sejelas-jelasnya, mengatakan memang ada gangguan itu berlaku dengan berbagai cara. Okey. Sebab itu maka memang adalah ramai di kalangan pelajar kita ini mungkin yang lemah sedikit jiwanya, ataupun ada latar belakang yang khusus menyebabkan mereka terganggu dengan gangguan makhluk halus. Maka daripada masa ke semasa kita ditemui, saya didatangi ke bilik saya ini ataupun saya pergi melihat tempat mereka. Kewujudan makhluk halus di UKM ini sama dengan wujudnya pada mana-mana tempat dunia. Saya sebut pada awal tadi mengatakan bahawasanya memang adalah mereka itu yang menghuni dalam dunia ini. Dalam hadis dia katakan sakinil balad. Maka mereka yang tinggal bersama manusia inilah yang dikatakan bahawa paling banyak sekali mengganggu manusia. Dan gangguan itu jelas daripada yang saya sebutkan pada awal tadi. Jadi inilah yang kita ambil daripada peristiwa yang berlaku dahulu di zaman Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah, di mana cerita itu jelas begini. Ada seorang pemuda yang baru berkahwin dengan seorang perempuan buah hatinya lah. Selepas dia berkahwin ini, beberapa hari sahaja berlakulah peperangan Khandaq. Perang Khandaq, perang parit ya. Perang Khandaq terkenal, Ghazwah Ahzab kita panggil. Maka Rasulullah telah mengerahkan semua orang Islam ketika itu mengorek parit.
Bila sampai tengah hari, masa rehat, maka ada seorang pemuda meminta izin daripada Rasulullah untuk pulang ke rumahnya. Rasulullah sebut kepadanya, bawalah bersama kamu senjata kamu. Ataupun dipanggilkan tombak, pedang. Maka dia pun balik ke rumahnya. Kebetulan rupanya pemuda ini semasa dia keluar dari rumahnya untuk pergi bersama Nabi, dia berpesan kepada isteri barunya. Dia kata, kamu jangan keluar daripada rumah ini. Kalau aku keluar kamu, kalau kamu keluar daripada rumah ini, aku bunuh kamu. Itu mungkin style Arab lah. Style dia itu bukan style kita. Nak kata dia kata melawak ke, dia kata itu joke ke, atau memang secara jenis jealous betul, wallahu a'lam. Tapi dia kata isteri, jangan kamu keluar daripada rumah, kalau kamu keluar aku bunuh kamu. Maka dia tadi yang bawa pulang daripada Khandaq, daripada korek parit tadi, sampai ke rumahnya, tengok-tengok isteri dia di luar rumah. Rupanya dia serius rupanya. Terus dia ambil panahnya, dia nak panah isterinya, nak bunuh. Sampai hati. Isteri dia kata kepadanya, sebelum abang lah bahasa Melayunya, bunuh saya, tengoklah dulu dalam rumah kita ada apa. Maka dia pun melihat dalam rumahnya, dia dapati ada seekor ular yang cukup besar. Sebab itulah maka saya keluar daripada rumah, dalam rumah kita ada ular besar yang tak berani saya duduk. Maka pemuda ini pun terus mengambil tombaknya, melontar tombak itu kepada ular dalam rumahnya. Maka sampai tombak itu ke ular, menggeleparlah ia, matilah ular itu. Dan menggelepar juga pemuda bersama-sama dengannya, dan mati pemuda itu. Dalam riuh rendah begitulah orang pergi menemui Rasulullah SAW, memberitahu kisah ini kepada Muhammad SAW. Nabi menyebut hadis yang sahih. Dia kata, Inna fil madinati jinnan qad aslamu. Fa idza ra'aitum min hawamil ardi syai'an fa'adhinuhu thalathan. Wa in bada lakum ba'dahu faqtuluhu fa innahu syaitan. Hadis sahih yang bermakna, sesungguhnya di Madinah ini Nabi kata ada jin yang telah Islam. Ini pun menjawab soalan pertama tadi. Soalan adakah mereka Islam? Dia kata jinnan qad aslamu, ada jin yang telah Islam. Ada yang tidak Islam. Kalau kamu melihat benda yang ganjil dalam rumah kamu, di luar rumah kamu, yang ganjil lah. Macam ular yang besar tidur atas katil ni, apa bodoh ni? Ataupun tengok tiba-tiba ada gajah dalam bilik kita. Oh, come on. Dalam bilik ada gajah. Ayah, ada gajah. Jadi kalau yang macam dikatakan bahawa fa in bada, kalau kamu nampak barang yang ganjil seperti Nabi katakan, Nabi kata gini, fa'adhinuhu, kamu bagi tahu dekat dia. Bagi tahu macam mana? Ini rumah aku, kamu kena keluar. Ini rumah aku, kamu kena keluar, kamu pergi tempat lain. Kalau kamu nampak lagi ganggu aku akan bunuh kamu. Nabi kata biasanya mereka akan beredar. Jangan bunuh maknanya, awal-awal jangan bunuh. Bagi peluang dia dulu beredar. Kalau lepas kita bagi warning begitu, mereka keluar juga, lahir juga, wujud juga, faqtuluhu, maka baru boleh bunuh. Pemuda tadi nampak ular ganjil, tak bagi peluang langsung, tak bagi warning. Cowboy bagi warning. Jadi sebab itu dia katakan kamu bunuh dia, dia bertindak cara dia dan sebagainya, maka dia mati, maka pemuda tadi pun mati. Itu hadis sahih itu. Artinya dia boleh merupa dengan ini juga yang hadis tadi. Hadis mengatakan bahawa sin pun hayat. Ada jenis jin itu yang dia berbentuk ular. Dia melata. Jadi maknanya sabit, kalau itulah sabit zaman Nabi. Baik, saya minta nak sambung sikit itu pemantapan pengetahuan ini penting. Suatu masa seorang sahabat Nabi yang semua orang kenal, namanya Abu Hurairah. Abu Hurairah banyak sekali meriwayat hadis Nabi. Dalam bulan puasa seperti ini saya bercakap bulan puasa ni.
dalam bulan puasa seperti ini, maka Nabi telah melantik Abu Hurairah ini untuk menjaga perbendaharaan negara, tempat menyimpan makanan-makanan sedekah ataupun makanan-makanan yang dipanggilkan dengan fitrah, zakat fitrah, untuk dibahagikan kepada fakir-fakir miskin bulan puasa. Bila Abu Hurairah tunggu, jaga rumah itu, tempat itu, dia serius menjaga, dia bukan tidur. Tak macam kita kadang kita jaga, kita tidur. Dia nampak ada makhluk masuk, ada orang masuk dalam go down, dalam tempat menyimpan makanan. Abu Hurairah sebagai orang yang amanah menjaganya, dia pergi dan menangkap makhluk ini. Dia tangkap makhluk ini, tangkap makhluk betul, dia manusia. Dia kata, aku akan bawa kamu pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad, biar hukum kamu mencuri, potong tangan. Lalu makhluk ini pun dengan menangis-nangis, dia katakan, saya datang ini bukan dengan niat jahat, dengan niat baik untuk mengambil harta sedekah fitrah ini, yang saya katanya seorang yang berhak menerima fitrah ini, sedekah ini. Saya orang miskin, anak saya banyak, tak makan, isteri tak makan, saya lapar, tunjuk perutnya lapar. Jadi Abu Hurairah ni menasabah juga, dia ni lapar, tak dibawa pun tak guna, dia orang miskin. Diberikan kepadanya sedekah tamar itu, dia balik. Besoknya dia pergi mengeru kat Nabi, mengatakan, Rasulullah, malam tadi ada orang masuk curi buah tamar, aku tangkap dia, tapi dia miskin, aku lepaskan dia. Nabi senyum, dia kata, kamu jaga baik-baik, orang tu mungkin datang lagi, jaga. Malam esok datang lagi rupanya, tangkap lagi, sama cerita juga, merayu itu ini apa semua ini, miskin, kamu aku tak ada peruntukan dan sebagainya. Okey, lepas. Dia pergi duduk report dekat Nabi, dia kata jaga, dia akan datang lagi, jangan lepas dia. Malam ketiga datang lagi, tangkap lagi. Dia merayu yang terakhir, dia kata, kalau kamu lepaskan aku malam ini, aku akan ajarkan kamu suatu bacaan, suatu doa, yang kalau kamu baca doa ini, kamu tiup, tak ada makhluk yang boleh mencuri harta kamu itu. Diajarkan ilmu itu kepada Abu Hurairah. Tak tahu macam mana dia nak kata terpukau ke, dalam bahasa kita lah, terpukau ke dan sebagainya. Tapi Abu Hurairah dengan mendapat ilmu ini, dia melepaskan makhluk itu. Tapi dia bacalah ilmu yang dia ajar itu. Esok hari dia pergi berjumpa dengan Nabi, menceritakan. Nabi kata kepadanya, kamu tahukah tidak siapakah makhluk yang kamu tangkap 3 malam itu? Dia kata, tak tahu. Allah yang tahu, Rasul yang tahu. Dia kata, makhluk yang masuk itu, dzalika huwa syaitan. Itu seekor makhluk halus, telah mengambil bentuk. They appear in person, shape the person, human being, tapi dia makhluk halus. Nabi confirm, dia kata, dzaka huwa syaitan, amma 'allamaka fahuwa kadhibun wa huwa sadiqun. Mafhumnya, yang diajar kamu itu, dianya seorang yang pembohong, tapi ilmu itu ilmu betul. Ilmu dia ajar kamu tak betul, boleh pakai, tapi dianya seorang pembohong sebab dia iblis, sebab dia makhluk halus. Jangan ambil ilmu daripada dia, ambil daripada aku, Nabi kata. Bacalah yang diajar itu aku beri kepada kamu, bukan iblis bagi. Di kisah ini di hadis yang sahih, cukup banyak makna padanya. Makna di antaranya bahawa makhluk halus boleh menyerupai manusia, dan boleh masuk dalam bilik, boleh curi makanan, boleh ambil buah tamar ni. Kalau duit, barang emas lagi ringan daripada buah tamar, dia boleh ambil dalam hadis. Dan boleh kita protekkan barang-barang kita dengan bacaan tadi. Dan bacaan itu Nabi kata betul. Kalau kamu hilang barang, hilang benda dan sebagainya, cara yang ganjil dan sebagainya, maka kamu baca itu sekali, 2 kali, 3 kali, tak kira lah, tapi itulah ubatnya, dan boleh protect barang-barang kita daripada hilang.
Maka maknanya berlaku sangatlah dalam alam manusia ini makhluk halus yang menyerupai kadang-kadang macam orang, kadang macam gajah, ular, belalang, mentaduk. Kita panggil belalang pelesit. Kita panggil, tapi jangan anggapkan ke semua mentaduk ni iblis, bukan. Tapi dia kadang dia appear dalam bentuk shape begitunya yang masuk, tapi yang pentingnya mereka ganjil. Kalau itulah yang bentuknya, maka saya nak confirm balik tadi mengatakan memang berlaku lah, bukan UKM sahaja, di mana-mana pun berlaku ini. Kerana mereka banyak, mereka boleh menyerupai dengan berbagai-bagai rupa, maka berlakulah di mana pun. Hal yang sedemikian itulah berlaku di sekitar UKM ini. Bukan secara khusus, saya tidak mengkhusus UKM sebenarnya. Kita fokus ini mungkin orang kesilap. Di mana-mana pun. Di kawasan ini, di Kuala Lumpur, di Penang, di Ipoh, di mana, di Kota Kinabalu ke di mana, di Mekah ke saya pulang pun. Saya pergi ke Amerika, di Arizona, saya pergi ke Chicago, tengah-tengah Chicago. Di apa nama ni, Los Angeles baru ni, di mana sendiri, di Hawaii. Kita jumpa kesemuanya, semua sama. Bukan UKM sahaja. Mereka juga makhluk yang tumpang share. Dunia ini Allah buat bukan untuk manusia sahaja, tempat untuk kita share. Kita tinggal dunia ini, mereka pun tinggal sama. Di UKM pun sama juga, mereka tinggal sama dan mereka mengganggu dengan berbagai cara. Itulah yang sempat ataupun yang telah saya usaha ala kadar dalam ilmu yang limited, yang terbatas, untuk membantu orang-orang yang kena gangguan makhluk halus tadi yang disebut dalam hadis Nabi sebagai syaitan ataupun jin-jin.